بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah ekspedisi Gubernur Claveria. Seperti apakah kisah ini, mari sama-sama kita saksikan dalam sejarah bangsa kita. Pada tahun 1842, kerajaan Sepanyol membina kubu batu di Isabela de Basilan. Balangini dan Basilan Moro kelihatan pada masa ini telah menjadi ancaman kepada keamanan dan perdagangan negara. Untuk menghukum Datuk Usak dari Manusu kerana pemusnahan yang dilakukan terhadap kapal Perancis, Basilan telah disekat oleh armada Perancis pada tahun 1843. Bercita-cita untuk perdagangan Cina dan untuk memiliki pelabuhan di laut jiran Perancis. Pada tahun 1844 membuat perjanjian dengan Sultan Sulu untuk penyerahan Pulau Basilan untuk sejumlah wang yang besar. Syarat-syarat perjanjian ini nampaknya tidak dilaksanakan, tetapi tindakan ini dan kemunculan kapal Inggeris, Belanda dan Perancis yang kerap di perairan Sulu telah membangkitkan orang Sepanyol untuk mengambil langkah aktif untuk menaklukkan Kepulauan Sulu. Tahun ini Jamalul Kiram I meninggal dunia dan anaknya Muhammad Pulalun menggantikan kesultanan. Luntar atau sejarah Sulu bermula Januari 1844 dan nampaknya telah dimulakan oleh Sultan Pulalun. Pada tahun 1845 sebuah kapal frigat telah menyerang Pulau Balangini, tetapi ia telah dipatahkan dan tidak mendapat kelebihan melainkan untuk memastikan kekuatan musuh. Pantai Basilan dan pulau-pulau utama yang terletak di antaranya dan Pulau Sulu mempunyai banyak kubu. Yang terkuat di Pulau Balangini, kubu utama dan markas Lanun Samal. Menyedari keseriusan keadaan, Gubernur Claveria mengambil perkara itu dengan penuh semangat. Dan dengan tenaga dan semangat berusaha sedaya upaya untuk mengukuhkan armada dan meningkatkan kecekapannya. Pada tahun 1848 dia memperoleh 3 kapal perang wap yang dipanggil Elcano, Magallanes dan Reina de Castilla yang dibina oleh Inggeris. Dan merupakan kapal perang wap pertama yang pernah digunakan oleh kerajaan Filipina. Steam sememangnya ditakdirkan untuk menandakan zaman baru yang menyaksikan permulaan berakhirnya kegiatan Lanun Moro. Dengan 2 bot perintis tambahan dan 3 brig pengangkutan. Ekspedisi itu, yang diketuai oleh Gubernur Claveria secara pribadi, meninggalkan Manila pada Januari dan melalui Jalan Dapitan, bersatu semula di Teluk Caldera, di mana ia menerima tentera tambahan dari Zamboanga. Pulau Balangini berkeluasan hampir 6 batu persegi, rendah, rata, dikelilingi beteng, dan sebahagian besarnya dilitupi oleh paya bakau. Kebanyakan penempatannya mempunyai rumah mereka dibina di atas air dan sedikit tanah kering boleh dilihat di sekitarnya. Sebahagian daripada tanah ini dilitupi dengan pokok kelapa. Labirin saluran kecil dan sempit membawa kepada pelbagai penempatan dan membahagikan pulau itu kepada 4 bahagian yang berbeza. 4 kubu kuat telah dibina oleh orang Moro di tempat yang sukar dilalui dan dikelilingi oleh paya. Kubu-kubu ini dibina daripada batang pokok tebal yang didorong ke dalam tanah sebagai timbunan dan diletakkan berdekatan antara satu sama lain dan dalam 3 baris ketinggian yang berbeza-beza untuk memberikan kedudukan yang sesuai untuk artileri. Sebahagian daripadanya diletakkan dalam kepungan berbumbung yang mengarahkan saluran menuju ke kubu itu. Dinding kubu-kubu ini setinggi 20 kaki dan tidak boleh berskala tanpa tangga. Persekitaran terdekat kubu telah ditetapkan dengan batang buluh yang tajam dan lubang untuk menghalang dan memerangkap pasukan penyerang. Kubu Sipa, yang terkuat daripada 4, telah disediakan dengan redop TS dan menara dan menunjukkan kemahiran yang cukup dalam pembinaannya. Tentera Sepanyol terdiri daripada 3 kompani tetap infanteri, 2 sukarelawan, dan detasmen artileri, pikemen, jurutera, dan buruh. Mereka mengalami sedikit kesukaran untuk mendarat dan menyerang kubu yang paling mudah diakses terlebih dahulu.
Pertempuran adalah heroik dan terdesak di kedua-dua belah pihak. Orang Moro, dikatakan, berperang seperti setan tetapi mereka telah dikuasai sepenuhnya pada akhirnya. Di kubu Sipak ramai wanita dan kanak-kanak dikumpulkan dan harta benda yang banyak disimpan. Orang Moro berharap untuk menyelamatkan semua yang berada di dalam temboknya yang tidak dapat ditembusi. Apabila tembok-tembok ini dimasuki, beberapa pembela dalam keadaan terdesak menusukkan lembing dan keris mereka ke dalam isteri dan anak-anak mereka. Membunuh mereka terlebih dahulu, dan kemudian menyerang diri mereka terhadap kematian yang pasti pada titik bayonet Sepanyol. Orang Moro menganggap tindakan sedemikian paling berani dan terhormat, dan melakukannya untuk tidak membenarkan isteri dan anak-anak mereka jatuh ke dalam perhambaan atau dibunuh oleh tangan musuh. Dalam pertarungan di kubu pertama 100 orang Moro terkorban, dan 14 buah artileri telah ditangkap. Orang Sepanyol kehilangan 7 orang mati dan 50 cedera. Selepas pengurangan kubu kedua di Sipak 340 Moro telah dibakar dalam satu longgokan dan 150, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, telah diambil sebagai tawanan yang lain. Yang mencari perlindungan di paya atau cuba berenang jauh, terbunuh oleh api armada dan mayat mereka dihanyutkan ke darat oleh ombak. Kerugian Sepanyol dalam pertarungan ini berjumlah 17 orang mati, 4 pegawai dan 13 lelaki, dan 155 cedera. 300 tawanan hamba telah diselamatkan dan 66 butir meriam telah ditangkap. Kuantiti peluru, sutera, bejana perak dan emas, gelang dan perhiasan lain, permata, perkakas dan senjata segala jenis, dan buku doa ditemui di dalam kubu. Tentera yang melabur kubu ketiga disunat mendapati kubu itu dipindahkan. Tetapi orang Sepanyol pertama yang memanjat tembok itu mati akibat pukulan kampilan di tangan satu-satunya Moro yang enggan melarikan diri, dan kekal di posnya untuk memenuhi apa yang dianggapnya sebagai kematian yang mulia. 13 meriam berkaliber kecil ditemui di kubu ini. Orang Moro yang telah melarikan diri ke kubu keempat di buku tinggal tidak membuat sebarang pendirian yang pasti, tetapi tidak lama kemudian melarikan diri meninggalkan beberapa meriam di belakang. Orang Sepanyol memusnahkan pulau itu, membakar kubu dan penempatannya, dan menebang lebih daripada 8,000 pokok kelapa. Penaklukan Balangini Samal telah selesai dan ekspedisi kembali ke Manila dengan kemenangan. Di sini kegembiraan besar, perarakan, dan perayaan diadakan untuk menghormati acara tersebut. Gubernur Claveria telah dihias dan dinaikkan pangkat oleh ratu dan ramai pegawai dan lelaki mendapat pelbagai ganjaran. Balangini Samal menyaingi Sulu dalam kuasa, keberanian, dan kekayaan. Tetapi kemenangan isyarat Claveria menghancurkan mereka sepenuhnya sehingga mereka tidak pernah mempunyai kekuatan yang besar. Samal yang dibawa pergi telah dipindahkan ke wilayah Cagayan di utara Luzon, di mana mereka kekal sehingga tarikh yang lewat. Lawatan ke Jolo Kapten Henry Keppel dan Sir James Brooke. Pada bulan Disember 1848, Jolo telah dikunjungi oleh Kapten Henry Keppel dalam perintah Mender, dan penerangannya tentang bandar yang terkandung dalam petikan berikut yang diambil daripada lawatannya ke Kepulauan India akan menarik minat yang luar biasa. Pekan ini dibina sebahagiannya di darat dan sebahagian lagi di laut. Bahagian yang berada di darat, dan yang mungkin hampir dipanggil benteng, adalah pada masa lawatan kami, berbekal kuat dan diapit dengan bateri yang memasang senjata berat. Bahagian bandar yang tidak berada dalam benteng itu dibina dalam gaya Melayu biasa di atas timbunan. Rumah-rumah berjalan dalam barisan, atau jalan-jalan, dan di luarnya adalah platform selebar kira-kira 6 kaki untuk dilalui. Ini disokong di bawahnya oleh perancah buluh yang ringan. Deretan bangunan yang kelihatan seperti sangkar burung ini memanjang ke laut sejauh setengah batu di atas beteng yang hampir kering di air surut.
Penduduknya ramai, kebanyakannya terdiri daripada nelayan dan pedagang Cina. Platform tersebut menjangkau seluruh barisan dan papannya dilemparkan dengan tidak berhati-hati sehingga nampak indah. Bagaimana kanak-kanak boleh melarikan diri jika mereka selalu melarikan diri, jatuh melalui ruang menguap yang mengundang mereka ke air atau berlumpur kubur? Mereka merangkak tentang peringkat riut ini dalam jumlah yang besar jika air surut ketika mereka jatuh. Mereka akan dimasukkan ke dalam lumpur lembut sedalam 3 kaki, dengan mengandaikan bahawa mereka sentiasa tidak mematahkan punggung kecil mereka melintasi celah-celah sampan di bawah yang dibuat pantas ke perancah. Apa yang kita lihat tentang negara itu di kawasan kejiranan Joloh ditanam dengan tinggi, terdiri, dengan selang hutan, padang rumput dan taman, sangat subur dan cantik, dengan banyak lembu. Sehari selepas kami memulakan menyiram adalah hari pasaran. Para pendaki gunung turun dalam kumpulan dari 6 hingga 12. Menunggang kuda kecil yang terbentuk dengan baik, atau lembu, mengikut pangkat dan kemampuan mereka. Di atasnya mereka duduk dengan santai. Lembing di tangan, selain itu mereka semua bersenjata lengkap, dengan perisai dan keris. Dalam beberapa keadaan juga kami memerhatikan pedang ilanon 2 tangan yang berat, kampilan. Mereka mempunyai galas liar dan bebas dan, apabila dilihat beramai-ramai, ada yang berdiri, ada yang mencangkung. Wanita semuanya berbual-bual, di bawah pokok yang menjalar luas. Mereka banyak meningkatkan minat pemandangan yang sedia indah itu. Mereka kelihatan acuh tak acuh tentang penjualan mereka, yang dijalankan terutamanya oleh wanita, yang bebas mengiringi mereka, dan sama sekali tidak disenangi. Penduduk bandar, yang bertemu dan berdagang dengan pendaki gunung ini, berpakaian dalam warna yang lebih garang, tetapi tidak begitu bersenjata. Walaupun pasaran pada majlis ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Dagangannya lesu, tetapi saya tidak meragui bahawa, pada zaman Lanun Rompak aktif, sejumlah besar perniagaan telah diurus niaga di bawah pokok beringin tua ini. 30 Disember adalah hari yang ditetapkan untuk wawancara Sir James Brooke dengan Sultan Sulu. Kami mendarat dengan pakaian lengkap. Pada pukul 10. Setelah berjalan di pinggir laut dan tiba di pantai, kami mendapati pengawal kehormat dan atendan menunggu untuk membawa Sir James ke hadapan Sultan. Mereka adalah kumpulan beraneka ragam, tetapi menjadikan diri mereka berguna dalam menjaga jalan. Melewati benteng luar, kami tiba, selepas beberapa minit berjalan kaki, di kediaman diraja. Ia telah berdinding dan diperkuat ruang yang besar dikelilingi oleh 2 baris timbunan berat yang didorong ke dalam bumi. Kira-kira 5 kaki dipisahkan, dan ruang itu dipenuhi dengan batu-batu besar dan tanah, menjadikan dinding yang sangat kukuh kira-kira 15 kaki dalam ketinggian. Mempunyai embrasures, atau lebih tepatnya portals, di tempat-tempat yang sesuai untuk meriam, yang kami perhatikan muncung berkarat beberapa senjata yang sangat berat menonjol. Sebahagian besar bandar itu dipenuhi dengan cara yang sama. Dan rumah-rumah desa para datu dan ketua-ketua gunung dalam apa jua kepentingan juga telah berdinding dan mempunyai senjata yang dipasang. Melewati pintu masuk besar, diapit dengan baik dengan senjata api dan celah. Kami memasuki sebuah mahkamah besar, di mana kira-kira 2,000 orang telah berkumpul, bersenjata dan dalam pakaian terbaik mereka. Tetapi tidak memerhatikan sebarang perintah, ia adalah pemandangan yang liar dan baru. Orang Melayu sentiasa bersenjata keris. Kepada mereka adalah pedang bagi seorang lelaki Inggeris pada zaman feudal. Tiap-tiap orang yang, berdasarkan pangkatnya atau atas alasan lain, boleh diterima masuk telah hadir pada majlis ini. Kerana rajah kita telah menjadi seorang yang dihormati secara adil di Kepulauan Timur yang besar dan merupakan subjek yang ingin tahu. Kami telah dibawa melalui orang ramai ke sudut halaman,
di mana sebuah bangunan yang lebih rendah daripada bangsal Inggeris kecil ditunjukkan sebagai Istana Sultan. Kami memasukinya dengan tangga kayu yang luas, kerana istana itu ditinggikan di atas timbunan, melalui laluan sempit yang dipenuhi pengawal, dan kami mendapati diri kami berada di hadapan diraja. Ruang penonton tidak begitu besar. Sebuah meja, ditutup dengan kain hijau, berlari di tengah-tengahnya. Di atas meja, dan di sekeliling hujung atas bilik itu terdapat separuh bulatan orang yang sangat cemerlang. Sultan menduduki tempat duduk yang dinaikkan di tengah. Kort GE itu terdiri daripada wazirnya, ahli kerabat diraja, dan datu-datu besar serta pegawai-pegawai negara. Di belakang ini berdiri pengawal dan atendan, berpakaian sutera, warna mengikut kemewahan tuan masing-masing. Sultan memberikan sambutan yang baik kepada kami, bersalaman dengan setiap pegawai semasa baginda dipersembahkan. Selesai majlis ini, kerusi telah diletakkan untuk Sir James dan sitanya. Manakala parti kami, yang tidak mendapat tempat duduk, membentuk separuh bulatan di sebelah meja yang lain. Adegan itu menarik dan simbolik. Sultan adalah seorang lelaki yang kelihatan muda, tetapi dengan ekspresi yang kusam dan kosong. Dihasilkan oleh penggunaan candu yang terlalu bebas. Bibirnya merah dengan campuran pinang dan daun ceri yang dikunyahnya. Dia berpakaian sutera yang kaya, merah dan hijau warna utama. Sebuah permata besar berkilauan di dalam serbannya, dan dia memakai permata juga dengan banyak pada tubuhnya. Gagang kerisnya, perhiasan agung bagi semua orang Melayu, dihias indah dengan dawai emas, dipintal dengan penuh rasa ingin tahu. Sejurus di belakang Sultan, berdirilah juru minuman, seorang pemuda yang cantik berpakaian sutera hijau, di belakang Sultan. Yang memegang di tangannya segelas jari ungu, yang sentiasa dipegang ke mulut tuan dirajanya. Untuk menerima campuran yang kelihatan kotor yang begitu memihak kepada orang-orang ini terdiri daripada jos daun sirih, dengan pinang dan gambir. Tokoh-tokoh lain yang menyusun bulatan itu berpakaian dengan kesombongan yang sama, dalam sutera terang. Dalam pemilihan, bagaimanapun, warna mereka menunjukkan rasa yang cukup. Ramai pengawal berpakaian perisai rantai yang sangat kuno, terdiri daripada topi tengkorak dan tunik. Menutup lengan dan menjangkau dari kerongkong hingga lutut. Mereka yang bersenjatakan pedang, lembing, dan keris tidak kelihatan salah. Tetapi dua sentri, diletakkan untuk menjaga pintu masuk ke Dewan Penonton Purba ini, masing-masing memikul senapang menara tua yang kelihatan sangat lusuh. Yang mereka kelihatan sangat bangga, mempunyai kesan yang tidak masuk akal. Selepas masa yang munasabah dilalui oleh setiap pihak dengan mengagumi pihak yang lain, perbualan dibuka oleh Sir James Brooke, yang sebagai pesuruhjaya baginda di kawasan-kawasan ini, mengemukakan kepada Sultan cadangan tertentu mengenai perkara perniagaan. Kepada mereka ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan kesediaan baginda untuk bersetuju. Dan dia dengan berbesar hati mengingatkan Sir James bahawa keluarga Diraja Sulu berada di bawah tanggungjawab yang besar kepada Inggeris. Kerana datuknya, Sultan Amir, pernah dipenjarakan oleh orang Sepanyol di Kubu Manila. Telah dibebaskan daripada kezaliman dan diletakkan semula di atas takhta nenek moyangnya oleh Alexander Dalrymple. AD 1763. Ini sekarang adalah lebih liberal di pihak baginda, kerana moyang dirajanya pada masa itu tidak membenarkan perkhidmatan itu sama sekali tidak dibalas. Kerana dia menyerahkan kepada kerajaan Inggeris sebuah pulau yang indah bersebelahan dengan Sulu, yang, dengan selamat tinggal, nampaknya tidak ada gunanya, bersama-sama dengan hujung utara Borneo dan hujung selatan Palawan, dengan pulau-pulau yang berselang. Akhirnya kami mengambil cuti dari baginda,
bersara dalam susunan yang sama seperti yang kami telah masuk. Walaupun tiada perjanjian sebenar dibuat dengan Sultan, Sir James membuka jalan untuk membuka perdagangan dan untuk memupuk persefahaman yang lebih baik dengan orang asli. Pada sebelah petang kami melawat seorang Datu Daniel, seorang ketua yang berkuasa, sangat ramah dan baik hati terhadap orang Inggeris. Kubu kuatnya berada pada jarak yang dekat di negara ini. Di kaki salah satu lereng gunung, diperkuat dengan cara yang sama seperti Sultan, tetapi pada skala yang lebih kecil bentengnya, bagaimanapun, agak kuat dan senapangnya dalam susunan yang lebih baik. Mahkamah tertutupnya, yang juga sebuah ladang dengan bekalan ternakan yang baik, kelihatan seolah-olah dia lebih bersedia daripada tuan dirajanya untuk mengepung lama. Isteri-isterinya kelihatan gembira, anak-anaknya riang, dan, secara keseluruhan, kehidupan rumah tangganya kelihatan selesa. Memandangkan Sulu adalah pusat perdagangan yang hebat di laut ini. Kami terkejut kerana tidak melihat praus yang lebih besar. Tidak ada yang terapung dan sangat sedikit yang ditarik. Walau bagaimanapun, bilangan bangsal bangunan dan tempel tukang besi menunjukkan bahawa mereka mempunyai cara untuk memulakan aktiviti dalam masa yang singkat. Siapa sangka, selepas kemusnahan dan malapetaka seperti yang dilakukan oleh orang Sepanyol ke atas balang ini, seorang lagi ketua akan berani untuk menetap di tempat yang penuh kebencian itu lagi. Namun kita mengetahui bahawa walaupun nasihat bertentangan Sultan dan majlisnya, Datu Tampang, seawal Disember 1848, menempatkan dirinya di Paid, Pulau Balangini, dan membina sebuah kubu dengan niat untuk menentang tentera Sepanyol dan memerangi mereka lagi. Kes terpencil seperti ini tidak dapat dijelaskan kecuali atas dasar kebodohan. Kerana Tampang tidak lama kemudian dibubarkan oleh Gubernur Zamboanga. Tetapi nampaknya adalah perlu sekali lagi bagi orang Sepanyol untuk menghantar satu lagi skuadron di bawah Manuel Quesada, yang terdiri daripada 2 kapal perang Wap dan Slope dan kapal lain, untuk membersihkan Balangini sekali lagi dan menyerang Moro Basilan dan Pilas. Ini juga tidak mencukupi, kerana kita mengetahui bahawa sebelum akhir bulan Disember yang sama, 3,000 orang Sulu dan Samal menyerang tentera Sepanyol di Basilan, mungkin di Isabela, dan telah dipukul mundur. Pada tahun 1849 orang Sepanyol membalas dan menjadikan penempatan Bual, Samalang, dan Gumbalang menjadi abu. Tanpa gentar, orang Moro dari Tonkil, bersama-sama dengan yang lain, pada tahun 1850 menyerbu Pulau Samar dan Camiguin dan membawa lari lebih daripada 75 orang asli.